Allahu 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 Allah. Okey, sementara kita tunggu Zulsing insya-Allah untuk adjust dia punya sound, bolehlah saya kongsikan sedikit tentang beliau. Masya-Allah, beliau merupakan seorang insan yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi hidayah, dan kemudian masya-Allah selepas itu dia mula belajari tentang Islam. Dan dahulu dia ni agak unik sebab apa, dia tu berasal daripada agama Sikh, iaitu agama Singh lah. Kalau kita tahu dekat Malaysia ni ada segelintir ataupun ada satu komuniti yang agak besar juga saya katakan, di mana mereka itu mengamalkan atau praktis agama Sikh. Kemudian apabila Zulsing mendapat hidayah Allah, dia mula terlibat dengan kerja-kerja dakwah juga dengan IDT di Penang. Dan Alhamdulillah hari ini dia dapat bersama dengan kita. Okey, so Zulsing boleh cuba suara lagi tak? Boleh, okey. Waalaikumsalam. Okey, sekarang Alhamdulillah jelas, sangat jelas. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang sedang menonton, jelas tak suara kami? Kita nak tahu juga ya, insya-Allah. Okey, saya Fadli Burhan, saya daripada NGO IERA yang berpusat di London, dan Alhamdulillah apa yang kami tujukan kepada apa yang kami buat sepanjang malam Ramadan ini, kita banyak berkongsikan ilmu-ilmu, di manakah kita tahu, maklumlah kita dalam tempoh PKP sekarang ini kan, jadi kita cubalah manfaatkan malam-malam kita tu tak dapat ceramah dekat masjid, kita cubalah ceramah online insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tu, orang kata tengah tunggu PKP ni untuk habis, kita dapatlah ambil manfaat kan. Jadi mudah-mudahanlah daripada apa yang kita kongsikan ini, bolehlah kita kongsikan bersama insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, sila share dan like, dan sesiapa yang ingin menyumbang bolehlah terus sumbang ke akaun number yang ada di skrin anda insya-Allah kepada Interaktif Dakwah dan Tarbiyah, di mana mereka banyak sedang mengumpul dana untuk projek-projek dakwah yang mereka ada, di antaranya seperti membuka center baru di Kota Kinabalu, mereka dalam pengurusan saudara baru, dakwah di dalam dan luar negara. So insya-Allah sahabat-sahabat yang sedang menonton, tanpa melengahkan masa, saya nak terus pergi ke sahabat kita Zulsing ni lah. Masya-Allah, kita tengok dia pun sekarang segak bergaya ya. Alhamdulillah. So Zulsing, apa khabar? Baik ke? Macam mana puasa? Baik. So puasa okey ke? Alhamdulillah, tahun ni tak ada tinggal lagi. Oh, tak ada tinggal, kirakan tinggal satu hari lagi je lah ni. Betul. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mula pada Zulsing, mungkin boleh ceritakan sikit latar belakang agama apa, dan macam mana boleh dah berapa tahun peluk agama Islam. Silakan. Baik, terima kasih Brother Fadli. Jadi Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton yang ada. Nama saya Muhammad Zulkifli. Saya ni berasal daripada Pulau Pinang, berumur 26 tahun sekarang. Saya memeluk Islam pada 25 hari bulan 5 tahun 2017. Jadi sekarang ni saya menetap di Selangor. Asalnya Pulau Pinang, menetap di Selangor. Alhamdulillah. Jadi lebih kurang berapa lama tu Brother Zul dah peluk Islam tu? Anggaran dalam 3 tahun lah. 3 tahun ya. 2017 sampai sekarang, dan pada waktu 2017 tu 25 hari bulan 5, 2 hari selepas tarikh yang disyahadakan adalah bulan puasa. Oh, jadi ni dah tahun ketiga lah berpuasa? Ya betul. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Jadi ni Brother Zul, kita nak tahu jugalah macam mana kita biasanya orang yang lahir Islam ni, kita selalu macam terfikir-fikirlah macam mana agaknya orang tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu kita duduk di kalangan masyarakat yang majoriti Muslim di Malaysia ini, tetapi masih ramai lagi di kalangan orang bukan Islam yang belum dapat mesej Islam yang sebenar. Jadi kita nak dengar sikitlah cerita bagaimana Zulsing boleh tertarik dengan agama Islam dan kemudian memeluk agama Islam itu sendiri. Silakan. Okey, terima kasih Fad. Jadi seperti yang Fad cakap tadi, macam mana dapat hidayah daripada Allah? Baik, nak dapat hidayah daripada Allah ni pelbagai cara. Lain orang lain caranya. Ada orang yang menerusi cara sebegini, ada orang yang menerusi cara sebegitu. Dan saya alhamdulillah saya mendapat hidayah daripada sebuah lagu yang disampaikan oleh Iwan Shah, kalau tak silap saya, seorang penyanyi lagu dandut yang berasalnya daripada Indonesia. Suatu ketika dahulu sangat hebat di dalam industri dandut di Indonesia.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beginilah ceritanya. Saya suatu ketika dulu saya bekerja sebagai seorang mekanik di sebuah bengkel. Jadi di bengkel saya tu memang ada radio dan hari-hari kami dengar pada Sinar FM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Sinar FM ni dia kalau pagi-pagi tu dia akan buka lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasihat sebegitu, dan pada suatu hari itu saya mendengar satu lagu bertajuk Segalanya Allah, kalau tak silap saya. Segalanya Allah. Di dalam lagu itu penyanyi itu menyatakan bahawa Allahu Rabbi yang Maha Esa, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Allahu Rabbi yang Maha Esa, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Jadi bila terdengarnya lagu tu tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, terjadi sesuatu kepada saya di mana mengalir air mata saya tuan-tuan dan puan-puan pada hari itu. Sebelum ni pernah dengar lagu tu tapi tak ada apa. Hari itu kira orang kata special, bonus. Allah bagi, dia kata hari ni bagi ada feeling sikit macam mana. Jadi sepanjang mendengar kepada lagu tu mengalir air mata saya, dan saya pun mengambil keputusan untuk berhenti bekerja sekejap. Saya lari ke tandas, saya basuh muka, saya tenung muka saya ke cermin tu, dan saya duk kata dalam hati, apakah ini adalah tanda di mana sesuatu akan terjadi kepada saya. Jadi begitulah cerita dah tuan-tuan dan puan-puan. Sewaktu saya di Melaka, saya dapat benda ni, dan saya alhamdulillah saya pernah terjumpa dengan penyanyi yang menyanyikan lagu tersebut di mana ada sebuah expo di Pantai Kelebang, Melaka. Beliau ada membuat persembahan di sana dan saya dapat berjumpa dengannya. Saya menceritakan tentang pengalaman saya kepadanya dan saya menyatakan padanya bahawa Ustaz, apa pun jadi dalam hidup ni Ustaz, Ustaz jangan tinggal kerja dakwah ni Ustaz. Sebab apa Ustaz? Saya ni bukan Islam Ustaz. Saya dengar lagu Ustaz, mengalir air mata saya Ustaz. Jadi apa pun jadi Ustaz, macam mana hebat fitnah dilanda pun, jangan sesekali tinggal kerja dakwah ni Ustaz. Jadi alhamdulillah, saya berjumpa dengan dia dan berkata begitu, dan Ustaz tu ada pesan dengan saya. Dia cakap, kalau adik setuju, adik minat, masuklah Islam adik, kan. Tapi adik carilah jawapan dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada Melaka saya berpindah ke Ipoh mencari jawapan. Berfikir bagaimanakah caranya harus saya masuk Islam. Bagaimanakah caranya harus saya masuk Islam, dan bagaimanakah cara di mana saya tak menggores hati ibu saya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu Zul, sebelum you masuk kepada terus detik kepada you punya syahadat, saya nak juga tanyalah Zul. Saya tahu antara perkara yang menarik yang telah berlaku pada Zul ialah apa yang seolah-olah Islam itu dia telah membentuk jiwa Zul sepanjang bekerja sebagai seorang mekanik Dan setiap pagi dekat Sinar tu dengar lagu-lagu Islam yang menceritakan tentang Islam, ada tazkirah. Sebagai seorang non-Muslim juga, waktu ketika itu Zul sangat tertarik dengan ceramah-ceramah ustaz di dalam online. Sampaikan kawan-kawan pun sampai ada yang tanya, Zul kau belum lagi Islam tapi kau dah tengok ceramah-ceramah online ni, kenapa kau nak jadi orang Islam ke? Jadi boleh ceritakan sikit juga Zul. Baik, yang tu saya nyari-nyari terlupa tadi. Jadi sewaktu sebelum saya mengucap dua kalimah syahadah ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah seorang yang sangat suka tengok pada ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang boleh dikatakan ternama lah. Contohnya seperti Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Don, Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Bollywood, Ustaz Auni, dan kalau tak silap seorang lagi Dr. Izhar, kalau tak silap saya. Selalu dia akan berganding dengan Ustaz Bollywood dan juga Ustaz Abdullah Khairi dalam ceramah mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, suatu saya bukan Islam, saya suka mendengar kepada ceramah ni dan saya ambil orang kata
benda-benda yang positif, benda-benda yang baik. Allah